Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam InsyaAllah, warahmatullahi InsyaAllah kita sama-sama mulakan wabarakatuh. kelas kita pada hari ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita jumpa lagi pada hari ini. Dan insyaallah hari ini kita akan menyambung formula yang ke 19. 18 habis dah. Habis. Okey, formula nombor 19 ni apa dia? Saya terangkan. Formula nombor 19 ni adalah bentuk-bentuk khabar. Khabar boleh datang dalam bentuk isim marfu', Marfu jumlah jumlah fi'liyah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibih, jumlah. Marfu' ni maksudnya yang berbaris atas depan. nak mudah faham lah, tapi kalau sebenarnya marfu' tu dia bukan baris depan aja tu dapat. Marfu' ni dia ada 3 tanda lah ya. Baris depan, alif dan waw. Okey, jumlah fi'liyah cerita dia datang ringkasan dia kalau nak mudah faham dalam bahasa yang lebih mudah. Cerita dalam bahasa Arab ni dia ada 3 bentuk, ada 4 bentuk. Satu datang dalam bentuk isim yang seketul. Satu kalimah. Yang kedua datang dalam bentuk ayat, tapi fa'il dengan fa'il lah. Yang kedua ayat fa'il. Yang ketiga dalam bentuk ayat jumlah ismiyah dalam bentuk cerita. Dan yang keempat syibih jumlah. Syibih jumlah ni dia melibatkan 2 lah. Iaitu apa? Haraf jar dan Zorof. isim zaraf. Ada tak penerangan ni? Okey, ada. Baik. Contoh yang ada dalam buku Muhammadun Rasulun. Muhammad mubtada, Rasulun jadi khabar. Isim. Contoh Pan, suara saya clear tak? Clear. Clear. Muhammadun Ada. mubtada. Oh, tak ada tulis pula. Sekejap ya teman-teman. Laptop ni dia kadang-kala tak dapat berfungsi dengan bagus. Muhammadun Mubtada. tada Rasulun khabar. Dalam bentuk apa? Rasulun isim Isim marfu. sebab ada tanwin dan dia marfu'. Yang ini kita panggil isim marfu'. Yang ini yang paling banyak dalam Al-Quran, dalam Asal. Khabar isim marfu'. Khabar boleh dalam bentuk isim marfu.
Muhammadun Rasulun wallahu alimun wallahu ala kulli syai'in qadir. Qadirun. Ya, wallahu Okey. alimun wallahu sami'un. Ya, al jannatu haqqun. Ya, an-naru haqqun. Neraka itu benar. Al baitu jami. Ini paling banyaklah teman-teman. Senang cerita. Ya. Cerita dia dalam bentuk isim yang berbaris depan. Yang kedua, khabar dia datang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Muhammadun mubtada. Muhammad mubtada yad'u fi'il apa? Yad'u Yad'u Mudhari. mudhari. fi'il mudhari. Ada ya. Sebab ada Anita tuan-tuan fi'il Mudhari. mudhari. Dalam yad'u ada dhamir apa? Huwa. Wah. Huwa siapa? Muhammadun. Muhammadun. Muhammad. Kemudian Anas nak jadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi jumlah ni semua sekali Yad'un nas ni jumlah apa? Jumlah Fi'liyah. fi'liyah ini jadi apa? Dia jadi Khobar. khabar. JF. Ni JF tu khabar. Muhammad. Apa ceritanya? Dia menyeru. Muhammad Menyeru manusia. Dia menyeru. Menyampaikan dakwah. Anas manusia. Kepada manusia. Kalau menyeru, tak payah terjemah kepada. Kalau berdakwah, menyampaikan dakwah, terjemahlah kepada. Tapi boleh juga terjemah mendoakan Muhammadun yad'u nas. Yad'u ni boleh terjemah dia menyeru ataupun dia mengajak Dia menyeru yang sedap sikitlah. Dakwah ni dia nanti nak sesuaikan dengan istiman tak berapa sedap. Dia menyeru ataupun mengajak manusia. Manusia. Ataupun boleh terjemah mendoakan. Ya, dia share dia punya kalimah tapi dia ada dua makna. Sebutan sama tapi makna ada dua. Macam kita lah dalam bahasa Melayu ada tak perkataan yang sinonim? Sinonim seerti kan? Sinonim seperti Seerti dia bukan sinonim. Dia perkataan sama tapi makna berbeza. Kita panggil apa? Dalam bahasa Melayu ada ke? Tak ada antonim. Akronim lain. Antonim. Tak apalah. Lupa dah. Dalam bahasa Melayu kita ada perkataan yang sebutan sama tapi makna dia berbeza. Ada tak? Dalam bahasa Arab Ada. yad'u menyeru pun perkataan Ada. yad'u boleh juga terjemah berdoa. Dalam bahasa Melayu apa? Perkataan yang sebutan sama tapi makna dia berlainan. Contoh. Apa ya? Siang. Siang. Kan? Siang ikan. Siang ikan ataupun siang malam. Okey. Mereka pergi ataupun mereka cipta. Jadi dalam bahasa Arab pun samalah. Ya, ada bahasa lagi banyak lah teman-teman. Bahasa Melayu kalau ada pun mungkin tak banyak dan kalau sama makna pun bukan satu kalimah tapi mempunyai makna yang berbeza. Makna yang berbeza tu biasanya ada dua je lah. Yang macam tadi siang ikan dan siang malam. Okay, tak banyak macam Arab. Macam Arab ni teman-teman. Satu kalimah tu kadang-kadang dia punya makna dia sampai 4, 5, 6 sampai 100 pun ada teman-teman. Cuma kita je lah bila baca Quran kita je yang kadang-kadang kita ingat makna dia tapi dalam ayat tersebut makna dia yang lain. Nikmat. Macam nak sama. Nikmat Ustaz kan? Nikmat dengan nikmah.
Tapi dia huruf lain. Dia macam perkataan ainun lah, tuan-puan. Apa makna ainun? Mata. Ainun. Mata. Mata. Kita semua kata ainun memang mata je. Tapi ainun ada makna matahari pun ainun dalam Mata bahasa Arab. air. Mata air. Mata-mata. Pun guna perkataan ainun. Okey. Baik, jadi dalam ayat ini cerita kepada Muhammad ni dia mengajak ataupun menyeru ataupun mendoakan manusia. Cerita dia dalam bentuk jumlah fi'liyah. Okey, kalau contoh Melayu dia, ibu buat apa? Memasak di dapur. Ayah menanam pokok. Contoh dia tanam adalah fi'il. Anak-anak buat apa? Budak-budak buat apa? Budak-budak bermain bola di padang. Bermain, cerita dia dalam bentuk fi'il. Pelajar-pelajar buat apa? Pelajar-pelajar pelajar-pelajar belajar di dalam kelas. Belajar adalah fi'il. Kalau yang atas ni banyaklah kereta tu cantik, baju ini mahal, rumah itu terbakar. Terbakar bukan mesin. Terbakar dia fi'il kan? Terbakar ni perbuatan kan? Ya, ya. Dia kejadian pun termasuk dalam kategori fi'il. Okey. Yang ketiga, khabar boleh datang dalam bentuk jumlah ismiyah. Muhammadun. Muhammad ni mubtada. Ya, Muhammad mubtada. Abu mubtada lagi. Tak ada alif lam, dia jadi apa? Mudaf. Abu mudhaf hu mudhafun ilaih. Abdu akan jadi Khabar. khabar. Tak ada alif lam dan tanwin, dia mudhaf. Kalimah Allah mudhafun ilaih. Okey, bermakna yang Abu Muhammad ini dia adalah satu ayat. Sebab dah ada apa? Ada mubtada, ada khabar. Betul. Ayah dia nama Abdullah. Ayah dia siapa? Abdullah. Jadi siapa dia yang ayah dia nama Abdullah ni siapa? Muhammad. Maknanya jumlah ni terlalu banyak-banyak ni. Ni jumlah apa ni? Ismiyah. Jumlah. Tuan-tuan tulis eloklah sikit Saya ni tulis kat apa? Kat laptop dia saya ingat. Jumlah ismiyah ni dia jadi apa? Jadi khabar. Pada siapa? Muhammad. Muhammad, apa cerita dia? Ayah dia adalah Abdullah. Muhammad, pada cerita dia, ayah dia adalah Abdullah. Ini cara orang Arab cakap lah. Ya, orang Melayu tak cakap macam ni. Orang Melayu cakap macam mana? Abdullah bapak Ayah Ahmad. Bapa Ayah Ahmad. Muhammad adalah Abdullah. Kita tak sebut domain ni. Muhammad ni duduk terus kat domain. Muhammad, ayah Muhammad namanya Abdullah. Ibu Muhammad adalah Fatimah. Kita tak sebut Muhammad, ibunya Fatimah. Kita tak cakap macam tu. Kita akan kata ibu Muhammad adalah Fatimah. Kita tak kata Muhammad ayahnya Abdullah. Kita akan kata ayah Muhammad adalah Abdullah. Okey, jadi ini khabar datang dalam bentuk jumlah ismiyah. Yang ni saya rasa banyak kali jumpa lah dalam Al-Quran banyak dalam contoh-contoh ini formula nombor 19 ni lah Okey, baik. Cuma dalam banyak-banyak ni yang paling banyak, yang paling kurang kita jumpa jumlah ismiyah ni lah Jumlah ismiyah tak berapa banyak berbanding yang lain dalam Al-Quran. Okey, kalau contoh Melayunya kita biasa bercakap dalam bahasa pasar. Ali anak dia pensyarah. Ali tu suami isterinya adalah doktor. Kita kata Ali tu kan.
Kenal tak Ali? Ya Ali. Ali tu, isteri dia tu adalah lecturer contoh. Isteri dia adalah lecturer. Tu khabar dalam bentuk jumlah ismiah lah. Ya. Lagi-lagi kalau jumpa kawan-kawan lama kan. Ya, sekali-sekala bila tahu dah bukan anak, bukan kenduri kahwin anak dah. Kenduri kahwin cucu dah. Contoh Ni jemput lah ni, siapa kahwin ni? Anak nombor apa? Panjang Bukan dah anak, cerita. cucu kahwin. Contoh Lepas tu bila jumpa sembang lah ni. Alung duduk kat mana? Alung suami dia kerja apa? Kita pun cerita Alung suami dia pensyarah contoh. Alung Mutadak suami dia pensyarah. Ya, Alung tu bukan pensyarah. Pensyarah tu cerita kepada suami Alung. Kan Kak Long lah anak sulung dia perempuan Kak Long tu suami dia adalah pensyarah contoh. Angah pula, Angah isteri dia apa ni peguam contoh. Isteri dia adalah peguam. Boleh faham Kita biasa guna ni jumlah ismiah ni khabar dalam bentuk jumlah ismiah tapi dalam bahasa perbualan lah dalam bahasa baku kita tak cakap terbalik macam tu. Kita akan ikut isteri Kak Long, suami Kak Long adalah pensyarah. Isteri Alang adalah peguam contoh. Okey, baik. Yang terakhir syibih jumlah ni dia melibatkan dua perkara lah Teroman. Apa dia? Haraf ja dan campur dengan isim selepas. Haraf ja dan campur dengan isim selepas dia Haraf ja yang pertama dan yang kedua adalah apa? Isim zaraf. Isim zaraf ada dua pula kan? Zaraf apa? Zaraf zaman. Zaraf makan. Zaraf makan. Okey. Baik. Jadi ustaz ni mutadak. Mana khabar dia? Fi jar al-fasli isim majrur gabungan dua ni jadi khabar. Ustaz di mana? Ustaz fil fasli di dalam kelas. Atuk di mana? Fil qaryah di kampung. Ya. Anak sulung kat mana? Anak sulung dekat fil jami'ah di university. Bongsu kat mana? Yang bongsu dekat hadanah. Hadanah ni taska. Ustaz asuhan. Taska taman asuhan kanak-kanak ataupun pasti pusat asuhan apa benda T tu apa? Tunas Islam. Pusat asuhan tunas Islam. Baik. Boleh teman-teman? Saya rasa ni formula ni kita banyak jumpa ni. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Ustaz yang Okey. apa nama Ustaz yang isim marfu' Zaraf. tadi? Isim marfu' ya kenapa? Kalau Ustaz kata tadi boleh kan? Rasulun, rasulan ke apa ke? Tak. Lan Isim mim. marfu' rasulun je lah. Lun je lah. Tak ada lan lah. Lan dia dah jadi tak marfu' dah lah. Dia jadi mansub. Masuk. Cuma contoh untuk syibih jumlah ni kalau contoh biasanya kalau untuk isim zaraf dalam ni tak ada sebut kat bawah ada sebut apa? Isim marfu, isim baris depan, jumlah fi'liyah ayat mula dengan fi'il, jumlah ismiyah ayat mula dengan isim, syibih jumlah adalah dimulakan dengan haraf jar ataupun isim zaraf. Zaraf zaman zaraf makan. Tapi dia tak ada bagi contoh zaraf zaman makan kan? Zaraf zaman makan. Zaraf. Contoh dia kat sini tu. Sekejap saya buka. Saya tak pastilah macam saya pernah bagi je nota. Kalau belum nanti tuan-tuan tolong fil fasli di dalam kelas. Al-ustazu ustaz itu di mana? Fil fasli di dalam kelas. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Ya silakan. Yang jumlah fi'liyah tu dia kata jumlah fi'liyah dimulakan dengan fi'il.
Ya, Muhammadun yad'u tu. Muhammadun dia mulakan dengan Muhammadun tu isim kan? Ya. Ha. Itu Mana tu? mubtada. Itu mubtada. Mubtada. Hmm. Dia nak yang garis tu, yang bergaris tu. Dia kena buat bracket yang tu. Kan? Kena Betul buat bracket. Supaya nampak dia mula. Hmm. Jumlah ismiyah dia. Ya. Muhammadun yad'un nas. Muhammad. Jumlah fi'liyah adalah ayat yang berkaitan dengan ismiyah Ha. dengan isim. Baik. Ini Muhammad mubtada kan? Hmm. Yad'u fi'il mudhari'. Hmm. Fa'il dia Wah. huwa Muhammad. An-nas jadi maf'ulun. Belum deh. Ini yang dipanggil jumlah fi'liyah ni. Bukan daripada sini. Hmm. Jumlah Yang fi'liyah bergaris, ni yang kan? ni. Sebab kita sekarang ni formula nombor 19 ni kita bukan bincang mubtada. Mubtada isim makrifah tu formula nombor 17. 18, maaf. Hmm. Kan yang sebelum ni formula nombor 18 tu kita bincang mubtada tu dia macam mana? Dia kena makrifah lah apa dan sebagainya. Sekarang ni kita bukan nak bincang yang ni. Yang Kita bergaris perbincangan kita saja. bukan kat sini. Perbincangan kita kat sini. Ya, khabar. Kita nak bincang khabar. Okey? Kalau yang pertama Muhammadun Rasul. Rasul tu kan isim. Hmm. Okey? Tapi yang ni Muhammad tu cerita dia apa? Kita orang kena buat bracket lah kat sini. Hmm. Yang bergaris Okey. tu tak kan? Yang saya bergaris tak ni, faham. ayat ni adakah dimulakan dengan apa? Ayat ni dimulakan dengan apa? Yang ni, bukan sini. Kena tengok khabar je Ustaz kan? Tengok sini, daripada sini. Jangan tengok daripada awal. Kalau daripada awal, ini jumlah apa? Memang jumlah ismiyah. Sebab kita tengok daripada kepala ni. Tapi yang kita orang pun kena faham konsep ayat berlapis. Okay? Maknanya ini ayat besar. Dalam ayat besar ni ada ayat kecil. Ayat besar je saya buat bracket macam ni. Ini ayat besar. Dalam ayat besar ni ada ayat kecil. Ayat kecil ni pula mula dengan apa? Mudah. Yang ini, yang doa ni. Bukan daripada sini, yang ini. Fi'il mudah. Fi'il kan? Jadi yang ni kita panggil jumlah fi'liyah. Boleh. Nampak Okey. Boleh. Khabar dia jumlah fi'liyah kan? Ni jumlah fi'liyah ni yang jadi khabar. Yang jumlah fi'liyah ni bukan kira daripada Muhammad, kira daripada yang jadi. Sebab yang ni yang akan jadi apa? Khabar. Okey? Okey. Faham. Dalam buku tak ada bagi contoh untuk isim seorang terlambat. Okey. Apa boleh tengok contoh saya? Ini samalah, ini formula, ini contoh ni saya buat untuk formula nombor 19 sebenarnya. Ini contoh saya. Ustaz, apa cerita dia? Baik. Jadi kita fokus pada khabar. Baik, ini adalah khabar dalam bentuk isim marfu'. Ustaz buat apa? Mengajar. Ini fi'il mudhari'. Dalam dia ada dhamir huwa, kembali kepada ustaz. Jadi yudarrisu ni khabar dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yang jumlah fi'liyah bukan dikira daripada ustaz tapi yudarrisu saja. Ya, yudarrisu fi'il campur fa'il jumlah fi'liyah. Yang ketiga khabar dia dalam bentuk ayat jumlah ismiyah. Ustaz tu isteri dia doktor. Okey, doktor ni bukan cerita kepada ustaz. Ustaz ni doktor? Ustaz lelaki. Ini doktor perempuan kan? Ya. Jadi yang doktor ni bukan ustaz. Doktor ni isteri ustaz.
Isterinya doktor ni cerita kepada ustaz tadi. Yang saya dah kata sebelum ni, orang Melayu dia cakap, bila kita bercakap bahasa pasar, kita guna ayat macam ni. Masjid itu kapetnya tebal. Tebal bukan cerita kepada masjid kan? Kapet. Apa yang tebal? Masjid ke kapet? Kapetnya tebal tu jadi cerita kepada masjid. Okey, rumah ini halamannya luas. Kita bukan luas tu bukan cerita kepada rumah. Kita fokus luas tu cerita kepada halaman. Halaman luas tu jadi cerita kepada rumah. Kereta ini tayarnya mahal contoh. Yang mahal tu bukan kita nak kata kereta tu mahal, kita nak kata tayar dia mahal. Tapi of course lah kalau tayar pun dah mahal, kereta pun mestilah lagi mahal kan. Tapi bukan, mahal tu bukan cerita kepada kereta. Dia adalah cerita kepada tayar. Tayar mahal tu cerita kepada kereta tadi. Kereta ni minyaknya kuat. Itu sabar. Okey, baik. Jadi yang kuat bukan kereta tuan-tuan. Yang kuat apa? Minyak dia. Tapi itu bahasa-bahasa lah. Jangan ustaz, mana ada minyak tu adalah benda yang bukannya mempunyai nyawa. Macam mana dia boleh jadi kuat pula? Janganlah dulu sangat tuan-tuan. Ini saya bagi Kuat contoh. makan minyak. Contoh nak bagi makan minyak. faham. Ada yang tegur pula. Okey, yang keempat, khabar dalam bentuk jumlah ismiyah ni. Syibih jumlah ni gabungan haraf jar. Ustaz kat mana dalam kelas. Ini sama contoh dalam buku. Sebab saya buat bracket sini. Tapi yang kita tak ada dalam buku, yang tak ada dalam buku adalah contoh untuk masa dan tempat. Contoh untuk tempat, khabar datang dalam bentuk tempat. Yang Masjid kat kelima tu mana? Ustaz. Cuba tengok Ya. Ustaz tu yang kelima kan. Kan dia ada Zoroh Zaman kan. Ada yang dalam buku ada? Ada Yang boleh. contoh tu. Contoh kat mana? Dalam nota saya ke kat mana? Yang kelima. Oh, dalam kan. buku. Tak apalah nanti. Sekarang ni sebelum kita masuk contoh ayat Quran saya nak cerita contoh biasa dululah Okey. Kalau tuan-tuan nak tengok contoh biasa, sebelum kita masuk contoh dalam buku, ini tuan-tuan Masjid kat mana? Depan sekolah. Depan ni masa ke tempat? Tempat. Tempat. Makan. Jadi dia adalah zorah makan. Jadi ni juga dipanggil syibih jumlah Ma dengan al-madrasah ni di isim zorah ni biasanya dia mudhafun ilaih lah Dia mudhaf dan mudhafun ilaih ni dia akan jadi syibih jumlah. Syibih jumlah ni jadi cerita kepada masjid. Kereta kat mana kereta? Belakang rumah contoh dia. Apa cerita tentang kereta? Belakang rumah. Ya. Cucu kat mana cucu? Cucu tepi pagar. Tepi itu adalah tempat juga. Boleh? Okey. Motor kat mana motor? Motor Di bengkel. kalau di dah tak boleh dah. Di dah akan jadi isim zorah. Ada haraf jar lah. Fi. Dia kena guna arah lah. Atas, depan, belakang, kiri, kanan. Bersebelahan, berhadapan, opposite dan sebagainya lah. Boleh faham Ya. Okey. Mak mana mak? Mak seberang jalan. Seberang jalan tu adalah tempat kan? Mana tengah shopping kan? Mak mana? Mak tu seberang jalan. Seberang jalan itu adalah khabar syibih jumlah. Tempat Kalau khabar dalam bentuk masa pula, contohnya akad. Biasanya akad ni akad apa tuan-tuan? Orang Melayu ni akad memang akad nikah je lah. Betul. Yang lain tak ada sebuah akad Betul tak? Ke nak beli barang apa? Dah akad ke belum ni? Tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i dia menekankan akad ni. Saya jual, saya beli. Itu akad tu penting lah. Tapi ulama mengatakan bahawa akad itu untuk mengelakkan berlakunya penipuan. Tapi kalau manusia rasa dia dah setuju dia maknanya perbuatan dia tu dah menunjukkan dia setuju, maka dikira perbuatan perniagaan itu telah berlaku lah. Contohnya dia pergi kat vending machine kan, machine yang automatik tu kan,
ATM. Dia nak beli barang dekat, dia beli barang dengan orang ke dia beli barang dengan mesin, bukan keluarkan duit. Ni beli barang. Belilah air hot coffee ke apa ke, ada jajan ke apa kan. Air mineral, air botol, air tin, air kotak. Jadi dia dikira akad tu macam mana, perbuatan dia memasukkan duit itu menunjukkan bahawa dia setuju untuk membeli barang yang ada di situ mengikut harga yang ada di situ. Walaupun mahalnya. Kenapa mahal sangat? Beli kat kedai pun tak mahal macam ni. Walaupun dia rasa macam tak puas hati, tapi bila dimasukkan duit tu maknanya dia dah setujulah kan. Kalau terasa mahal tak payahlah beli. Betul. Sebab kita ada hak pembeli kan. Dalam jual beli dan Islam ni dia meraihkan hak penjual dan hak pembeli. Kalau dia rasa tak puas hati, dia tak nak beli, tak payahlah beli. Tapi kalau dia bayar tu, itu adalah tanda dia dah puas hati, dia dah setujulah. Okey. Baik. Tapi dalam bila benda tu dah berlaku, itu dah dikira akad sebenarnya. Tapi bila kita ni orang Melayu boleh sebut akad je, memang akad nikah je lah kan. Sebab itulah yang paling nampak kan. Penggunaan dia lebih praktikal lah. Siap ada saksi dan sebagainya. Dan tanya berapa kali nafas? Sekali, 2 kali, berapa kali. Pengalaman saya, ayah mertua saya adalah juru nikah bahagian cangkat jerit. Pernah satu majlis tu ada ayah kepada perempuan sendiri, dia sendiri nak jadi, dia nak walikan anak dia sendiri. Maknanya dia yang melafazkan, aku nikahkan kau dengan si fulan, aku nikahkan kau si fulan bin si fulan dengan anak perempuanku si fulanah binti si fulan dengan mas kahwinnya sekian. Dia yang nak melafazkan tu pun tersangkut-sangkut. Dia dah berumur dah perempuan. Tapi nak juga. Kejam-kejam. Akhirnya last kali surrender. Bagi je lah dekat ayah mertua saya. Macam-macam ujian jadi juru nikah. Okey, itu belum lagi yang sebut nikahkan bukan dengan orang lain, nikahkan dengan diri sendiri. Okey, baik. Jadi bila akad, contohnya akad biasanya bila? Tak kisahlah lepas subuh. Lepas subuh tak adalah orang buat akad nikah lepas subuh. Biasanya lepas Isyak, lepas Asar, lepas Jumaat. Betul? Sebelum majlis kenduri pukul 10 contohnya. Okey, yang ni saya buat contoh, akad nak buat bila? Lepas Asar. Jadi lepas Asar ni adalah cerita kepada akad. Akad mubtada, selepas Asar itu adalah khabar. Okey? Boleh? Boleh Contoh lain. Periksa bila? Hari Jumaat. Hari Jumaat tu masa kan? Jadi hari Jumaat itu adalah khabar syibih jumlah dalam bentuk mas. Raya bila? Raya hari apa? Raya hari, kita tengok lagi pun jadual kalender. Awal lagi 2 bulan lagi nak masuk puasa. Puasa pun tak masuk ni. Okey, contohlah raya hari Ahad. Okey, maka hari Ahad, raya mubtada, hari Ahad itu adalah khabar dalam bentuk masa. Boleh faham? Boleh? Okey, sekarang dah faham, kita pergi tengok contoh bahasa dan contoh ayat Quran yang ada. Ayat pertama, wallahu bima ya'maluna muhitun. Wallahu dan Allah bima ya'maluna dengan apa yang mereka lakukan. Wallahu dan Allah bima dengan apa yang ya'maluna mereka lakukan. Muhit ni maksud asalnya adalah pengetahuannya meliputi. Tapi kita nak tengok terjemahan dalam Al-Quran. Apakah terjemahan yang nampak lebih Melayu lah. Kalau kita nak ikut betul-betul makna dia, nanti takut tak apa-apa sedap pula.
Okey, wallahu bima ya'malun. Maha meliputi pengetahuannya. Ya. Muhit, maha meliputi pengetahuan. Dan Allah dengan apa yang mereka lakukan maha mengetahui, maha meliputi pengetahuannya. Maha meliputi Pengetahuan. pengetahuannya. Maknanya Allah tahu tu bukan tahu luar-luar je. Luar dalam kiri kanan depan belakang. Sebab manusia ni kalau kita tengok orang depan kita, keluarga kita, anak beradik, siapa kawan-kawan, kita boleh tahu luaran je lah. Dalaman dia tak ada siapa pun tahu. Depan kita nampak, kita tahulah. Kalau kat belakang kita tak nampak, kita tak tahu. Tapi Allah, pengetahuan dia meliputi dari segala sudut lah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, luar, dalam, zahir dan tersembunyi, semua Allah tahu. Mana khabar? Wallah, mana mutadak, mana khabar? Cuba. Mana mutadak? Allah. Mutadak isi mulayat lah. Perkataan Allah mubtada. Mana bi haraf ja. Ya'maluna, ma ni ditulis sini ma masdariyah. Saya tak dapat ulas lagi. Masdariyah ni nanti kita akan belajar. Ni kita akan jumpa dalam formula nombor 22, 22 ataupun 23. Ya'maluna fi'il Mudhari'. mudhari'. Fa'il dia siapa? Fa'il dia Mereka. mereka Fa'il dia Masdar. Nah, mana khabar dia? Ya'malu. Muhitun. Ya, mana tu? Allah. Marfu. Tengok bawah. Okey, kalau kita tengok terjemahan, kita akan tahu cerita dia. Takkan Allah itu dengan apa yang mereka kerjakan. Apa cerita Allah tu? Dengan apa yang mereka kerjakan. Kan? Allah maha meliputi pengetahuannya terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi khabar dia kat mana tuan-tuan ni? Muhitun ni jadi khabar. Ya, khabar apa? Ini Khabar khabar muqaddam. kategori Muqaddam. tak ada muqaddam dah ni. Dia duduk belakang elok je. Oh, belakang. Oh. Kan? Khabar. Kalau muqaddam tu dia duduk awal daripada fi'il daripada mubtada. Oh, Khabar muhit. marfu. Tu. Khabar. Jadi khabar nombor 1 lah ni Kalau kategori khabar nombor 1 isim marfu. Cumanya dalam terjemahan teropan kita akan lihat susunan dia perkataan Allah wallahi dan Allah itu nombor 1 muhitun. Kita tangkap khabar dia dulu. Lepas tu baru kita terjemah yang tengah-tengah ni. Muhitun. Bima ya'maluna muhit ni secara kalau ayat asal dia di kat belakang ni. Muhit. Ya. Dan Allah itu maha meliputi pengetahuannya bima ya'malun terhadap apa yang mereka kerjakan. Bahasa tu. Kenapa tak buat macam biasa je? Wallahu muhitun bima ya'malun. Allah bima. Wallahu a'lam. Kita tak payah, kita tak tahu maklumat tu, kita tak tahu. Ustaz, maknanya dia ada 4 bentuk. Khabar. Adakah isim marfu jadi apa ni priority ataupun keutamaan untuk menentukan pilihan pertama? Pasal itu ada syibih jumlah kan? Bima tu. Betul. Tuan-tuan nak tahu, tengok makna lah. Dia maknanya dia kalau ada bercampuran, kalau macam dia ada 4 kan? Kalau 4 ada, maknanya kita kena pilih isim marfu dulu ke? Lepas tu kalau tak ada, pilih jumlah fi'liyah. Lepas tu ismiyah, lepas tu syibih. Ataupun ikut makna. Makna susah. Kena tengok, satu kena tengok makna pun kena tengok lah. Maknanya kita kena tengok kalimah,
Baris depan dan sebagainya. Yang kedua kita kena tengok makna juga. Okay. Saya buat ayat satu contoh. Muhammad, Muhammadun fil Aduh. masjidi Hmm. imam. Muhammad confirm kita tak dah. Yang ni tak ada khilaf dah. Mana khabar kepada Muhammad? Fi masjidil imamu. Masjid jumlah. Yang mana lebih sesuai jadi khabar? Kalau kita Imamu. isim marfu dulu jadi imamun lah. Tengok makna. Tengok makna. Mana Adakah yang sesuai Muhammad dalam masjid? Kalau kita kata Muhammad dalam masjid, kita nak terjemah yang ni tak ada dah ni. Kena sekali. Kena ada sekali dalam ayat. pada Masjidil. Sibih jumlah kan tak? Sibih Ayat jumlah. kalau kita kata yang ni khabar, ini jaman, ini sibih jumlah lah yang ni. Hmm. Jumlah Ini ismiyah. ini Yang Muhammad majrur, gabungan ni kita panggil sibih jumlah. Okey, jadi tuan-tuan ada choice di antara nak kata sibih jumlah ni jadi khabar ataupun yang ini kita panggil isim Marfu. marfu ni yang nak jadi khabar. Yang mana satu? Isim marfu. Yang mana satu pilihan hati? Imam. Tuan-tuan terjemahlah. Saya Yang pilih mana lebih sesuai Imam. jadi cerita kepada Ha? Muhammad tu? Muhammad dalam masjid ke adalah Muhammad tu imam? Imam di Muhammad masjid. adalah imam. Imam. Khabar dua. Khabar satu, khabar dua. Ismiyah jumlah. Itulah. Ismiyah. Dua. Tuan-tuan akan automatik akan tahu yang mana satu period, yang mana paling penting dalam ayat ni. Yang Imam. sesuai nak jadi cerita. Imam. Yang mana? Imam. Imam kan? Jadi tuan-tuan tuan-tuan akan tahu punya insya-Allah. Ismiyah. Tuan-tuan akan tahu yang mana lebih tepat, lebih sesuai. Sebab kita kalau ada imam confirm lah kan. Dia jadi imam cuma kita tak tahu lah dia imam kat surau ke. Kan kat tempat tu taman tu ada dua. Ada surau kan. Lepas tu ada masjid pula kan. Ada imam kat mana? Walaupun kita terbalik kita akan tahu cerita dia adalah imam. Ini yang khabar. Tak boleh Yang Ustaz. utama. Khabar satu, khabar dua tu. Khabar. Jadi khabar satu, fil masjid khabar satu, imam khabar dua. Tak. Boleh? Tak boleh. Sekarang ni tuan-tuan nak bagi tahu dia kat masjid ke atau macam mana? Dia imam di masjid. Imam. Priority imam. Betul. Jadi Kalau tuan-tuan nak kata ini khabar satu. Okey, yang ni tuan-tuan dah nampak. Ini khabar pertama. Tuan-tuan nak kata ini khabar yang kedua. Boleh. Tapi syarat dia adalah Muhammad masa tu memang dekat masjid. di satu kamar. Boleh tak? Adakah kita dalam ayat kita ni Muhammad imam di masjid? Adakah kita nak bagi tahu? Yang pertama kita nak bagi tahu Muhammad tu imam lah. Adakah yang kedua kita nak bagi tahu Muhammad tu kat masjid? Tak. Dah maklum lah. Tak. Kalau saya kata Muhammad imam di masjid. Adakah masa tu Muhammad memang ada kat masjid? Tak. Tak semestinya. Tak. Jadi dia tak boleh jadi imam. Nampak tak? Kita kena tengok makna juga tuan-tuan. Jadi Okey. ada tak contoh Ustaz yang sibih jumlah jadi khabar, isim marfu tak jadi khabar? Ada Macam mana? tak contoh? Ada tak contoh yang sibih jumlah itu akan menjadi khabar tapi isim marfu tak jadi? Oh. Ada tak? Ada. Saya kena searching dululah tuan-tuan. Saya kena fikir. Kalau keluar barulah saya boleh keluarkan kat sini. Sebab benda tu kena fikir lah. Tapi biasanya bila kita lihat susunan dalam buku kan, dalam diagram pun kalau dalam kitab Arab pun biasanya dia mula dengan yang. Jadi di period keutamaannya adalah yang ni dululah. Ya, keutamaan dia yang ni.
Itu yang saya tanya tu, adakah isim marfu apa tu keutamaan? Pilihan pertama. Biasanya macam itulah. Tapi kena tengok juga makna lah. Okey. Kalau ayat ni kita ambil jumlah ismiyah sebagai khabar. Fi masjidi tu Tak boleh lebih jumlah ya. mubtada mubtada yang diawalkan imamum tu khabar. Terbalik. Dia dalam bahasa Arab ni, dia nak terbalik-terbalik ni tuan-tuan, dia biasanya yang muqaddam terbalik ni, mubtada muakhar khabar muqaddam ni, ini dia dekat awal. Tak ada kalimah Muhammad. Ya. Yang 17 itu. Mulakan. 17 tadi tu lah. Ya. Dia walaupun ini kalau kita nak buat logik dia ni mubtada boleh je. Dan Kak Majid tu siapa? Kak Majid tu imam. Kalau tak ada Muhammad, okey. Fil masjid ni gabungan haraf jar ni jadi mubtada khabar formula nombor 17 Isim mula dengan haraf jar, maka mubtada duduk belakang. Okey, tak ada masalah. Tapi sekarang ni bila ada Muhammad, yang ni kita nak jadikan dia khabar. Jadi dia tak boleh sebab apa? Sebab dia dah duduk tengah. Formula nombor 17 ni tuan-tuan akan jumpa dalam Quran, dia bukanlah dia khabar muqaddam, batu mubtada muakhar. Jumlah ni jadi cerita pula kepada benda lain. Tak ada. Biasanya memang di awal. Cuba teman cek balik. Contoh yang ada dalam formula nombor 17. Cuba cek. Ada tak dia duduk ke tengah-tengah? Maknanya dia duduk selepas perkataan lain. Formula nombor 17. Contoh yang pertama. Tak ada Ustaz sebab dia punya syarat ayat tu dimulakan dengan. Ya. Kalau macam ni ayatnya bukan dimulakan dengan. Ya, betul. Okey. Jadi kalau kita tengok contoh ni semua memang dimula. Fiha ainun wa bainahum misaq Okey. Jadi tidak termasuklah formula, tak boleh lah. Maknanya tak boleh lah jadi apa? Jadi khabar muqaddam mubtada muakhar. Dan dia lagi jadi susah tuan-tuan. Yang ni ada kelas sayang. Okey. Jelas tuan-tuan? Jadi maknanya senang cerita lah kita ambil khabar yang satu, kita ambil kalau ada isim tu jadi khabar. Sebab sekarang ni kita bukan nak beritahu Muhammad dekat masjid pun. Kita nak beritahu dia tu imam masjid kan? Imam di masjid itu. Okey? Dia imam mana? Imam di masjid itu. Jadi cerita dia kita nak beritahu dia ni fil masjid ni tuan-tuan, yang ni yang dalam bracket ini hanya nak melengkapkan makna apa? Makna imam. Imam kat mana? Kat masjid. Dah. Sebab itulah haraf jar ni tuan-tuan nampak macam simple Nampak macam simple. Tapi salah faham haraf jar nanti tuan-tuan jadi macam tadi. Kata ni adalah khabar kedua. Ni khabar satu, ni khabar dua. Salah. Salah dia kat mana? Sebab waktu tu Muhammad mungkin bukan kat masjid pun. Orang tu hanya nak beritahu dia imam kat masjid. Tapi masa dia cakap tu, Muhammad tu imam kan? Imam kat masjid. Masa tu dia ada kat masjid kan? Tak semestinya. Mungkin orang tanya masa tu dia tengah beli belah kan? Dia nampak Muhammad tu dekat pasar pagi je tu. Dengar imam dia imam mana dia? Ya, dia imam kat masjid. Masa tu dia bukan kat masjid, dia kat pasar. Betul? Okey? Jadi yang fil masjid ini bukan cerita. Dia hanya nak melengkapkan ni. Imam kat mana? Masjid. Boleh faham? Faham. Dalam Al-Quran banyak yang macam. Antara dia ayat yang kita bincangkan. Wallahu bima ya'maluna muhit. Bima ya'maluna ni nak melengkapkan makna muhit. Maha meliputi pengetahuannya terhadap apa? Terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi siapa yang jawab bima ya'maluna tu jadi khabar, salah. Cerita dia itu lagi nampak kesalahan dia. Sebab tak kena langsung. Allah itu adalah dengan apa yang mereka kerjakan. Faham? Kalau tuan-tuan tengok terjemahan, tuan-tuan memang akan tahulah. Allah itu cerita dia apa? Pengetahuan dia meliputi apa benda? Apa yang mereka kerjakan. Boleh?
Susunan ayat Arab ni lain pada kita punya. Arab dia macam tu. Dia ikut sebab dia ada baris Tuan. Sebab itulah dia boleh letak depan, letak belakang, letak jauh, letak. Kita tak boleh bahasa Melayu ni kita straight forward. Kita tak boleh tukar-tukar terbalik-terbalik. Dia macam Ali bahasa makan Inggeris nasi. je kot. Ali nasi makan. Nasi makan Ali lagi tak boleh. Kita hanya boleh sebut Ali makan nasi. Cuba terbalikkan. Tak boleh. Maknanya Ali makan nasi. Boleh terbalikkan. Ali nasi makan. Dah pelik dah. Ni Bangla ke Melayu? Kalau terbalikkan lagi teruk. Nasi Ali makan. Nasi makan Ali. Lagi lah Kalau bahasa terbalik. Melayu kena tambah penambahan di lah kan. Kena buat penambahan kan. kalau kita tak tahu makna memang tak boleh tak buat kan. Tak tahu makna ayat tu. Contohnya ustaz. Tak apa. Kita tengok terjemahan lah. Kita tengok buka lah terjemahan Al-Quran. Kalau exam boleh tengok. Kita bukan nak masuk exam pun. Okey, maknanya kita sekarang ni, kita tujuan dia adalah kita nak faham. Ada orang kata nak faham kena bincang grammar dulu baru faham. Ada yang kata tengok terjemahan. Tengok terjemahan, cari makna, dapat makna baru faham. Saya selama saya mengajar ayat-ayat Quran ni, kalau dengan grammar jumpa fa'il, maf'ul bih, senang je nak jumpa, kita bincang grammar. Tapi daripada grammar itu bila kita terjemahkan memang tak nampak fa'il mana, maf'ul bih tak nampak ustaz. Dan tengok tak tahu yang mana satu. Kita tengok terjemahan. Jadi maknanya proses memahami sesuatu teks Arab itu dia sebenarnya gabungan daripada apa? Grammar ni yang bawah mubtada khabar dan sebagainya, kena tengok makna juga. Okey, kalau grammar macam ni perfect ni, kalau kita kata di khabar boleh. Boleh tak? Boleh. Betul tak? Betul tak kalau saya kata fi'il madhi ni nak jadi khabar boleh ataupun tidak? Boleh kan? Dari segi tata bahasanya, betul? Ada kan ciri jumlah, ada kan? Ada. Tapi bila pergi kat mana sesuai tak? Tak sesuai kan? Jadi maknanya kena lihat dulu lah. Tengok makna dan tengok terjemahan. Okey. Dah ni? Okay. Ayat yang kedua. Innamat taubatu 'alallah. Innama kafah makfufah. Apa kebondo ni? Kafah makfufah ni apa? Kafah ni menghalang. Makfufah dihalang. Apa benda yang halang? Apa benda yang dihalang? Tuan-tuan dan puan, bila jumpa inna, kita cari apa? Isim inna. Isim inna dan khabar Khabar inna. inna. Isim inna baris apa? Inna. Mansub baris atas. Masuk At-Taubah. Khabar inna baris depan. Mana isim inna? Allah. Allah. Ma ini dipanggil kafah anil amal. Ma ini menghalang inna dari berfungsi. Terang tulis ni. Kafah ni maksudnya menghalang inna daripada berfungsi. Kafah tu menghalang. Kafah tu maksudnya mencukupkan ataupun bahasa mudahnya menghalang lah. Dari segi mana asal kafah kafi itu adalah kafah betul lah menghalang. Menghalang. Maknanya tak ada isim ina dan tak ada khabar ina. Sepatutnya bila jumpa ina kena cari isim ina khabar ina kan. Tapi lepas ina tu kalau ada ma tu dia blok ina dah kita panggil apa, handicap lah, handicap, disabled. Dia dah tak boleh buat apa-apa lah. Ma tu kafah lah. Dia pada dia fungsi Ma tu telah membatalkan fungsi inna. Itu yang dipanggil kafah. fungsi makna dihalang lah. FP. Tak, makna ada. Dia menghalang fungsi baris.
Fungsi baris. Membatalkan fungsi baris. Kafah tu maksudnya menghalang Fungsi baris. fungsi baris Inna. inna. Maknanya ma tu kafah. Tahu Ustaz? Ma tu kafah. Hmm. Lepas tu dia ma tu yang Menghalang. halang atau Siapa yang kena membatalkan halang? fungsi Inna baris. lah. Macam ni. Kafah tu siapa? Kafah tu ma. Fungsi baris. Membatalkan fungsi baris. Ma ni dipanggil kafah. Inna ni yang kena halang. Isim maf'ul marfu. Kafah ni maksudnya apa? Menghalang inna dan menghalang fungsi baris inna. Siapa yang kena halang? Inna lah. Inna ni adalah makfufah. Jadi gabung dua jadilah kafah makfufah. Asalnya ada dua kalimah lah kan. Asalnya inna campur ma. Jadi ma ni dia telah blok inna. Walaupun asal ayat bila jumpa inna kena cari isim inna khabar inna dah tak ada dah. Dia akan jadi ayat asal balik. Sebelum tambah inna ayat tu apa dia tu? Sebelum Apa Asal soalan Ustaz? inna Aha. bila jumpa inna cari isim inna dan khabar inna kan. Ya, Isim inna dan khabar inna ni asalnya apa? mubtada khabar. Maknanya bila buang inna ayat ini bukan buang inna, inna ada. Tapi bila Ada. fungsi baris dia tak ada, jadi dah tak ada dah istilah isim inna, dah tak ada dah istilah khabar inna, dia akan balik kepada hukum asal dia, iaitu apa? Nama taubatu. At-taubatu bukan isim inna dah, at-taubatu mubtada. Ya, at-taubatu jadi apa? Jadi kita kan contoh enam taubatu ala Allah taubatu jadi apa? Oh, tada kafah. ala Allah gabungan harfiah ni jadi apa? Syibih jumlah. Syibih jumlah ni jadi khabar syibih. Lebih lengkap lagi yang ala jumlah alam Arab ya kalimah Allah. Okay. Saya tak terjemah lagi. Ya Allah. Innamat taubatu 'ala Allah. Ayat berapa ni? Surah Nisa. Bismillah. Taubat. Sesungguhnya Hanyalah. hanya sesungguhnya. Bila terjemah innama ni dia ada bukan sesungguhnya. Hanya sesungguh. Hanya sesungguhnya. At-taubatu penerima at-taubat. 'Ala Allah. Disanggup oleh Allah. Kalau terjemah satu-satu, sesungguhnya penerimaan taubat itu di atas Allah. Di atas Allah ataupun disanggup oleh Allah. Siapa yang sanggup menerima taubat? Allah. Hanya Allah sahaja. Taubat maknanya orang bertaubat bila? Bila ada kesalahan. Zat yang mampu menerima kesalahan yang dilakukan walaupun pelbagai. Cuma adalah salah yang tak dimaafkan tu syirik lah. Itu semua tahu. Tapi kesalahan lain boleh dimaafkan. Kita orang Melayu, kita manusia ni banyak tak list kesalahan yang kalau berlaku kita tak boleh maaf? Banyak tak? Sebenarnya tu Ustaz. Manusia ni, kita lah jangan tengok orang lain, kita. Ada tak
Cuba boleh tak listkan apa kesalahannya. Kalau orang buat kat kita, kita rasa susah nak maaf. Mengikut pengalaman hidup kita lah. Adalah sikit-sikit kot. Contohnya Kalau menipu kan. kalau orang fitnah kita, Ustaz. Dan orang fitnah lawan tipu. Puan berian maaf, minta maaf saya tak sempat nak. Puan ada bayar hantar mesej apa yuran tu kan. Saya tak sempat nak cek. Nanti saya simak balik insyaAllah. Tak Tak maaf tak apa Ustaz, tak apa. Baik. Ya macam kan. Sampai kita terjejas, nama pun buruk. Kalau berniaga, perniagaan merosot dan sebagainya. Senang nak maaf, susah tuan-tuan. Sebab itulah nak memaafkan itu sukar sebenarnya untuk manusia. Tapi Allah boleh maafkan kecuali dosa syirik. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Boleh? Okey. Dah, teman-teman? Dia macam contohnya innamal a'malu binniyat. Jadi innama ni bila dia jadi macam ni, dia punya fungsi dia dipanggil juga sebagai adatul hasri. Nama lain dia. Nama lain dia apa? Adatul hasri. Ada tuh. Adatul hasri. Adat ni adalah alat ataupun haraf. Al-hasri ni maksudnya apa? Batas. Maksudnya membataskan penerimaan taubat itu hanyalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kalau kita ada dua hak, satu hak manusia, hak sesama manusia, satu lagi hak sesama bersama Allah. Ya, kalau kita ada melakukan kecuaian dalam menunaikan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kalau bertaubat Allah boleh menerima taubatnya. Tetapi kalau kesalahan itu berlaku sesama manusia, Allah tidak akan maafkan selagi orang yang kita buat salah pada dia itu tak maafkan kita. Ya, itulah yang menyebabkan ramai orang akan muflis. Jadi nak mengelakkan muflis, tak payahlah ringan sangat mulut, tangan, bercakap yang bukan sepatutnya lah, terutamanya tentang orang lain. Takut ibadat kita, puasa kita, amal-amal ikhlas kita semua dah lah nak dapat grade ikhlas tu susah kan tuan-tuan. Takut kita rasa macam banyak buat amal tapi tengok dekat akhirat nanti tak ada mana amal yang buat dulu. Punya semua tak ikhlas. Dah tolak awal-awal. Yang dapat bawa antara yang ikhlas, tiba-tiba yang ikhlas tu disebabkan mulut tak elok, tangan tak elok, akhlak bagus, menyusahkan orang, menyusahkan jiran. Ya, bela binatang, berak melata kat rumah jiran. Pakai ikut dan je, tanam pokok ikut dan, tanam pokok depan rumah jiran. Masuk rumah jiran. Kalau kat kampung ada batu tanda tanah atau bialih, masuk tanah jiran. Ya, buah, tanam pokok. Buah dah berjuntai-juntai masuk dalam kebun jiran, dalam rumah jiran. Sampai menyusahkan jiran. Bela anjing, menyusahkan jiran. Ini berlaku tuan-tuan, dan berlaku ni maaf saya kena sebut juga, kadang-kadang yang melakukan ni bukan orang biasa-biasa tuan-tuan. Ya, kadang-kadang yang berlaku kepada orang yang digelar dengan gelaran agamawan, ustaz-ustaz dan sebagainya, yang mungkin dia tak rasa benda tu adalah satu benda yang menyusahkan orang, takut amalan dia nanti jadi dibahagi-bahagikan kepada orang-orang yang disakiti, yang terkesan yang disakiti ketika di dunia dulu. Allah. Okey, ayat yang seterusnya, wa kullun kanu zalimin. Mengapa lah contoh dalam buku ni agak susah-susah semua. Kullun kanu zalimin. Bukan susah, tak adalah susah. Tapi ada contoh yang lain yang lebih senang lagi. Okey. Kullun, dan semua. Surah Al-Anfal.
5. Hmm. Wa kullun kanu zalimin, dan kesemuanya kanu mereka adalah, kullun dan kesemuanya mereka adalah zalimin, orang-orang yang zalim. Zalimin, orang-orang yang zalim. Ini siapa nih? Semua nih. Kisah tentang Firaun dan keluarga dia. Allah cerita Allah telah menenggelamkan Firaun kaum dia dan ngikut-ngikut dia. Ya, tenggelamkan di laut. Kerana apa? Mereka semua adalah orang-orang yang zalim. Zalim. Okey, mubtada mana? Mubtada senang je nak cari. Mula mubtada lah. Kullun. Kullun mubtada. Kullun Baru. mubtada, kanu apa? Dan jumpa dah formula nombor 13. Kullun mubtada. Bila. Ya, kanu saya tulis kat atas kanu fa'il Nafis. fa'il madhi naqis. Bila jumpa kana kena cari apa? Isim. Isim kana. Isim kana. Cara nak cari isim kana, cari isim bagi depan. Ada. Selepas dia. Kullun tak isi sebelum depan dia tak ada kan? Cari Tak ada. domir yang tersembunyi iaitu apa? Hum. Hum Hum ni siapa? Kullun. Mana khabar dia? Zalimin akan jadi khabar kana. Boleh? Ya, saya tak dapat nak tulis kat bawah sebab saya tulis menyengit. Tak boleh nak tulis dengan elok. Okey, fi'il madhi naqis, isim dia hum, merujuk kepada kullun, zalimin khabar. Okey, mana cerita kepada mereka semua ni? Jumlah Semua mereka adalah orang-orang yang zalim. Mana dia? jumlah fi'liyah mula dari kanu sampai ke zalim. Kanu zalimin. Okey, jumlah ni jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah? Ada. Apa Tuan Haji Abdul Rahman, Dr. Abdullah Halim yang belajar dalam kelas Ustaz Zaki, rasanya saya ada tertengok lah sebelum ni. Ustaz Zaki dia ada ajar jumlah Fi'liyah. kalau jumpa kana campur isim kana campur khabar kana ni dipanggil jumlah apa? Surah apa ni? Al-Anfal ayat 45. 54. 54 balik. Surat berapa ni? Surat 81. Apalah tuan-tuan, jadi khabar. Sebenarnya
jumlah yang dia asal jadi mubtada khabar kan karena dia macam inna kan. Inna ni kalau tak ada ayat ni mubtada khabar. Bila tambah inna jadi isim inna khabar inna. Sama juga dengan kana. Asal dia adalah mubtada khabar. Tapi bila tambah kana maka mubtada telah jadi isim kana, khabar jadi khabar kana. Okey, jadi kat sini ada yang kata dia jumlah fi'liyah sebab kana adalah fi'il. Ada yang kata jumlah ismiyah sebab apa? Sebab asal kana ini adalah dia masuk ke dalam mubtada dan khabar. Okey. Tak kisahlah, yang penting ini khabar dia dalam bentuk jumlah apa? Ini khabar ni jumlah, kalau ikutkan yang biasanya orang Arab akan sebut jumlah ismiyah ataupun kita boleh kata jumlah fi'liyah. Dia akan jadi apa? Jadi khabar kepada sumber. Okey, sudah tuan-tuan. Ustaz, kulun ni isim makrifah ke? Saya tanya balik tuan-tuan. Kullu ni makrifah ke nakirah? Kalau jadi mubtada mesti makrifah. Tapi dia Formula nombor 18, mubtada adalah isim makrifah yang menggunakan ayat. Jangan lupa ada formula lain. Formula lain ni belum belajar lagi tuan-tuan. Kulun ni nanti tuan-tuan boleh tanda kat situ. Dia formula nombor Ya. 33. 3. Tulis dekat kulun tu formula nombor 3. Formula nombor 33 ni ada kaitan dengan formula nombor 18. 18 makrifah kan? Mubtada datang dalam bentuk makrifah, tapi mesti ke? Ada tak mubtada datang dalam bentuk nakirah? Ada. Formula nombor 33 yang kita belum belajar lagi. Okey. Tapi kalau nak tengok contoh Ya. ni tak biasa kan? Itulah kalau saya buang contoh ni. Sebab apa? Dalam contoh ni ada satu formula yang kita belum belajar. Okey dah tuan-tuan. Dah والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Dan orang-orang yang walladzina dan orang-orang yang kafaru, mereka telah kufur. Walladzina kafaru dan alladzina orang-orang yang kafaru, mereka telah kufur, ingkar. Mereka telah kufur, ingkar. Wa kadzabu dan mereka telah mendustakan. Wa kadzabu mereka telah mendustakan bi ayatina, ayat-ayat keterangan kami. Kadzabu mereka telah mendustakan ayatina, ayat-ayat keterangan kami. Ulaika mereka itulah ashabul jahim, penghuni neraka. Mereka itulah penghuni neraka. Saya ulang balik. Dan orang-orang yang mereka telah kufur ingkar. Mereka telah kufur ingkar wa kadzabu dan mereka telah mendustakan.
Mereka telah mendustakan bi ayatina ayat-ayat keterangan kami. Ayat-ayat keterangan kami, ulaika mereka itulah ashabul jahim, penghuni neraka. Mana mutadaknya teroban? Panjang ayat ni. Hmm. Mutadaknya mana satu? Allazina. Mutadak isim yang mula ayat lah ya. Allazina Allazina. mutadak. Saya tanda mutadak khabar je ya teroban. Panjang-panjang ni. Nak teroban nak tahu semua ke? Nak tahu Bawah tu semua ada. ke ataupun nak tahu mutadak khabar je? Ikut yang bawah tu je lah. Yang Okey. Ustaz Apa bagi cerita allazina, orang-orang yang kafaru ke? Orang-orang yang itu mereka kafir macam tu. Bukan. Mereka penghuni neraka. Ulaika penghuni neraka. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ini tolong buat dalam bracket eh. Kafaru sampai Ini menjelaskan allazina ni. Siapa? Orang-orang yang macam mana? Yang jadi penghuni neraka, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Jadi yang ini menerangkan allazina. Sebab allazina kan isim mausul. Isim mausul ni kan maksudnya berkait. Kita tak akan faham makna dia, melainkan kita kena kaitkan dengan perkataan selepas dia lah. Okey? Jadi kafaru wa kadzabu bi ayat ini, bi ayatina ini nak melengkapkan makna allazina. Jadi ini bukan khabar dia ya. Orang-orang yang menjadi penghuni neraka ni siapa? Orang-orang kafir dan mendustakan ayat. Khabar dia mana? Tok Nopan kena buat satu lagi bracket kat belakang. mereka itu penghuni neraka. Bracket belakang ni saya bawa warna merah Ulaika ashabul jahim. Baik. Ulaika ni isim ke fi'il ke haraf? Isim. Mula ayat ke tengah ayat? Kena buat bracket baru nampak mula. Tak buat tak nampak lah mula. Tak nampak. Ulaika Okey. Ulaika isim mula ayat jadi Ada. mubtada. Mubtada kena cari khabar. Ashabu jadi khabar. Ashabu tak ada alif lam tanwin jadi mudah. mudhaf. Jahim mudhafun. Mubtada campur khabar jadi jumlah apa? Isim. Ismiyah. Jumlah ni jumlah apa? Jumlah ismiyah ni dia jadi apa? Jadi jumlah ismiyah ni jadi khabar kepada allazi. Orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, apa cerita? Mereka itu adalah penghuni neraka. Okey, kita buat. Dah teroban. Dah. Okey, ayat seterusnya. Faizan nujumu tumisat. Fa surah Al-Mursalat. Fa. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم تمسك. Fa oleh itu
apabila, idza apabila. Fa oleh itu, idza apabila an-nujumu bintang-bintang tumisan telah dilenyapkan, ataupun dihilangkan, dilenyapkanlah. Idzan nujumu tumisat, apabila bintang-bintang itu telah Dilenyapkan. dilenyapkan. Hmm. Bila bintang tu lenyap, bila dia dah hancur binasa, dilenyapkan. Bintang kalau dah mati dia jadi apa, Tuan? Black hole. Bintang. Bintang mati dia jadi black hole, bukan black hole. Black hole. Black hole apa kita kata, lohong hitam. Jadi dia akan menarik apa-apa yang mana orang hari ini, antara benda yang terpecahkan oleh sains Malaysia pada hari ini adalah apa? Masa yang berlaku dalam black hole. Yang mana dikatakan masa tu fizik pun dah tak boleh pakai dah dalam black hole. Okay. Sebab dia kata image pun dah jadi macam dia jadi sengit bengek kat dalam tu. Saya pun tak tahu sangat nak ulas, bukan bidang kepakaran saya. Tapi sekadar pembacaan saya macam itulah apa yang berlaku dalam black hole tu, dia punya masa, ruangan, perjalanan fizik apa semua macam dah luar daripada capaian akal manusia. Secara fikir. Fa'idan nujum usumisat, apabila bintang-bintang itu telah dilenyap. Baik, mana mutadak, Tuan? Ya, susah-susah lah dari kat bawah kan. Bintang-bintang An-nujumu mubtada. telah mubtada. Okay, tumisat ni fi'il apa? Fi'il madhi Jehul. majul. Bila jumpa fi'il majul, kita cari naib Naib. fa'il. Naib fa'il dia huwa ke, hiya ke, anta ke, antuma ke, antum ke, apa mana satu? Ya, sebab Ada sama ta tu. kan? Jadi dhamir dia adalah hiya. Hiya ni merujuk kepada An-nujum. nujum. Ya. Okay, jadi fi'il madhi campur naib fa'il dia ni semua jadi jumlah apa ni? Ni jumlah Ya. jumlah Ya. fi'liyah. Jadi khabar kepada an-nujum. Khabar jumlah fi'liyah. Tumisan ni cakap Arab, bukan cakap Melayu. Apabila bintang-bintang itu ditumis. Jangan mengandai-mandai kalau pas. Yes. Kita ni kadang dalam bahasa Melayu ni kadang kita jumpa perkataan yang dalam Al-Quran kita ingat tengok terjemahan macam ngam je, kita pun terjemah kan. Nujum, Okay. nujum. An-nujum. Ada yang pernah terkata kepada saya kata dalam bahasa dalam Al-Quran perkataan aku ada dalam Al-Quran. Perkataan aku bahasa Melayu ni ada dalam Al-Quran. Ada ke tuan-tuan? Sebutan dia aku. Yang maksud dia pun aku. Ada tak? Tak ada. Wallahu a'lam. Aku. Ini dah ke? Dah. Dah? Belum? Dah. Habislah contoh. Dah. Tuan. Hmm. Okay. Ada soalan? Okay. Tuan-tuan boleh tengok satu ayat dalam surah Maryam. Surah Maryam.
19. Eh, 20. Mungkin Maryam bila diberitakan bahawa dia akan dapat anak, dia kata apa? Anna yakunu li gulam. Macam mana aku boleh anak lelaki? Walam yamsasni, padahal tidak pernah seseorang pun menyentuh aku. Walam aku baghiyah, dan aku pula bukan lam tu bukan. Lam tu bukan. Baghiyah ni perempuan jahat. Aku kat mana? Kat sinilah aku. Betul? Aku. Tidaklah aku ini perempuan jahat. Okey, jadi aku ni bahasa Arab dah. Punya bahasa Arab Macam mana tu itu? Mudarik naqis. Okay, nakis. Apa berlaku kat aku ni? Apa yang telah terjadi kepada diriku? Malam aku. Okey, tuan-tuan, saya tambahlah satu maklumat. Ni kita pernah belajar tajuk tanah kan? Ni kita nak tambah sikit di kelas ni. Maksud tajuk baru panjang. Saya nak share satu maklumat tu terus. Ada berapa aku dalam Quran Ustaz? Pasti ada lagi rasanya kat tempat lain aku ni kena check lah. Saya tak pasti. Okey. Kalau tuan-tuan tengok kat sini. Walam aku baghiyah. Asal perkataan aku ni adalah akun. Bukan nama orang, bukan akaun akun tak ada ni. Asalnya aku ni. Aku ni fi'il madhi lah, dia fi'il mudhari'. Fi'il madhi dia ni tuan-tuan. Kana fi'il mudhari' dia huwa. Kalau fi'il madhi huwa kana, fi'il mudhari' huwa yakunu. Kalau ana jadi macam mana? Ana akunu. Ana. Okey, ana aku no. Dapat? Kat sini Okey, betul. Apa yang berlaku? Bila masuk lam, lam ni adalah haraf apa? Jazam. Haraf jazam. Apa fungsi haraf jazam? Mematikan, menjazamkan, mematikan. Matikanlah, menjazamkan. Jadi nun mati. Bila nun mati bertemu dua huruf mati, iltiqa'us sakinain kan? Buang satu. Nak buang yang mana? Buang yang sakit. Wow. Bertemu dua huruf yang mati, buang yang sakit lah. Buang haraf ilah. Jadilah macam mana? Akun. Okey, lam akun. Lepas tu tak cukup dengan buang waw, buang nun pula untuk meringankan sebutan. Jadilah walam aku baghiyah. Asalnya bukan aku, asalnya akun. Walam akum baghiyah. Tapi mungkin di dalam ayat ini lebih sedap dibuang nun, maka bacanya walam aku baghiyah. Jadilah nampak seolah-olah dalam aku tu makna dia aku. Tapi sebenarnya aku. Asalnya adalah kun yang memberi makna dia adalah fi'il mudhari' naqis. Okey. Dah. Sudah. Jadi kalau orang kata dalam Quran ada perkataan aku ni bahasa Arab sebenarnya. Mana tahu ni ayat ni. Walam aku baghiyah. Dan terjemahan ni tuan-tuan akan tengok dalam terjemahan, dan tidaklah, bukanlah aku ini seorang pemain jahat. Aku adalah bahasa. Bukan. Aku ni memang tak pastilah dia betul-betul Melayu ke. Bahasa Melayu pun banyak pinjam kan. Mungkin tak tahulah. Mungkin jadi dia ingat yang tu kita pun guna aku. Tak juga. Sebab kat tempat lain ada perkataan pun. Yalah dia jumpa yang ni terus dia cakap aku.
Asal dia, asal usul dia. Dia sebenarnya bahasa ni dia berevolusi, dia berkembang kan. Kita mula banyak ambil perkataan Arab ni setelah berlakunya Islamisasi di Malaysia lah. Ya. Tanah Melayu, datangnya pedagang Arab, datangnya pedagang daripada India yang bawa Islam. Akhirnya tanah Melayu jadi Islam. Maka muncullah ulama-ulama belajar dan akhirnya wujudlah ulama-ulama, maka mereka pun banyaklah menggunakan kalimah Arab ni di alam Melayu. Berapa ribu? Banyak ribu ya, 1,700. Tapi 1,700 aku lebih. ni tak termasuk lah. Aku ni memang totally memang asal ni bahasa Melayu lah. Oh, Tak tahulah kalau dia memang ambil daripada Arab. Sebab orang dulu kan dia sebut Tuan Ham. ya, pengakuan. Dia sebut saya ke? Dia biasanya kalau sembang dulu macam mana? Ya. Kalau dulu macam mana? Engkau tak ada, engkau dia panggil apa? Tuan hamba kan? Tuan hamba. Tuan hamba ingin ke mana? Tak tahulah sangat bahasa klasik ni. Okey, yang penting aku kat situ bukanlah dia ambil Bukan. sama dengan Melayu. Sebenarnya aku tu adalah akun. Allah. Okey, tuan Rompan ada soalan? Nak Tak sebut ada? aku tu susah. Dia nak sebut akun tu susah, dia sebut aku je lah. Kan? Akun. Salah. Allah. Allahualam. Okey, baik tuan Rompan, kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah kita jumpa lagi hari ini berapa bulan? 9. 9. Saya tanda dulu. 9 Januari. 16. Kelas yang ke-16. 22 kan? 22 kan? Kelas 22. Okey, sambil-sambil saya tanda ni kita tutup dulu Tuan Rahman. Kita tangguhkan kena cerita dengan tasbih kafarah dan suratul asmanallahi bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzina amanu Alhamdulillah salatu wassalamu ala asyrafil Ar-Rahman. اللهم اجعلنا من لدينا Terima kasih